Marbawi lagi. Babu ma jaa fi karahiyatil bai' wa syira' wa insyadi syi'ri fil masjid. Bab yang ke-6, bab yang telah datang ia pada menyatakan tegah jual beli dan mengucapkan syair di dalam masjid. Orang menyanyi dalam masjid, berqasidah, burdah, boleh ke tak boleh hari ini? Jual beli dalam masjid boleh ke tak boleh? Ini semuanya telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an Imam Tirmidzi rahimahullah wa an Abdullah bin Amr bin Al-As an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tanashul al-ash'ar fil masjid wa an al-bay' wal ishtira' fihi wa an yatahallaq an-nas yawm al-jumu'ati qabla as-salati aw kama qala hadithun hasan. Qala muallif, kata Syekh Marbawi pada bilangan 28, ketahuilah kiranya ya saudaraku, di dalam bab ini pula dapatlah tahu beberapa hukum masalah mengucapkan syair, baca qasidah, burdah dalam masjid dan berjual beli di dalamnya dalam masjid. Jadi kita nak bicara tentang masjid ini, boleh ke semua yang dilakukan itu. Hadirin hadirat, bukankah masjid ini one stop center di zaman Rasul? Bukankah masjid itu fungsinya luas? Di dalamnya berlaku macam-macam perkara aktiviti. Hadirin hadirat para jemaah rahmati Allah sekalian, bukankah masjid tempat menjana ekonomi satu ketika dulu? Masjid dan pusat pentadbiran. Jadi ini semuanya bagaimana kita nak faham. Maka sebelum diterangkan masalah-masalahnya, lebih dahulu kita dengar hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian bunyinya, an Abdullah bin Amr bin Al-As, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, juga dipanggil Ibnu Amr. Dia begini sebenarnya dalam bahasa Arab, semua Amru ini asal kalimatnya Omar, tapi dalam bahasa Arab nak membezakan Omar Al-Khattab dengan Omar yang lain, maka Omar selain Umar Al-Khattab akan ditambah huruf waw di hadapannya. Karena itu jadi Amru, asalnya Omar juga. Dalam tulisan Arab, kalau selain Abdullah Umar Al-Khattab, dia akan letakkan huruf waw itu. Jadi kalau jumpa ain mim ra, biasanya itu merujuk kepada Umar bin Al-Khattab. Kalau jumpa Ibnu Umar, ain mim ra, maknanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Tapi kalau jumpa Amru, maknanya Ibnu Amru, maknanya Abdullah bin Amru, lain daripada Umar Al-Khattab itu. Asalnya Umar juga betul. Baik, tapi dibaca Amru lah. Ala kulli hal kita bacalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi kata beliau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda telah menegah baginda daripada mengucapkan segala syair di dalam masjid. Sudah kita hari ni baca syair, buat pentoman pula. Tapi ini baru baca hadis satu di Syekh, baru mukadimah je, kena tu jangan balik lagi ya. Lama tak pegang yang ni kan kelahi kat masjid-masjid lain ni dah. Marah pula orang buat konsert di masjid. Nanti dulu ni baru baca mukadimah dia ada Nabi larang. Nanti dulu larang ni, larangnya bagaimana? Hadirin hadirat, Nabi larang bersyair, baca syair dalam masjid. Wa 'anil bai' wal ishtira' fihi, dan Nabi larang berjual beli di dalamnya dalam masjid. Wa ayatahallaqan nas yaumal jumu'ati qabla as-salah, Nabi larang duduk berlingkung-lingkungan pada hari Jumaat sebelum sembahyang Jumaat. Orang buat tazkirah duduk ramai-ramai, itu lain dah. Baik, macam mana kita nak faham ini?
Kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Buraidah, Jabir dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Abu Isa Tirmizi lagi, bermula hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ini hadis hasan. Qala musannif, kata Syekh Marbawi, bersyair dalam masjid, apa hukumnya? Ya saudaraku, telah zahir hadis di atas tadi yang kita baca, naha Rasulullah an tanashudil ash'ar fil masjid. Nabi larang bersyair dalam masjid. Dan telah datang pula hadis yang lain menunjukkan harus boleh pula bersyair dalam masjid. Nampak? Tadi hadis riwayat Imam Tirmizi menceritakan larang syair dalam masjid, tapi kalau buka hadis-hadis lain sebagaimana disebutkan hadisnya oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari pada bab syi'ri fil masjid. Dalam kitab Sahih Bukhari ada satu bab namanya bab bersyair dalam masjid. Dalam hadis itu datang kenyataan Nabi mengizinkan. Jadi kalau bertembung dua benda ini, kita kena faham yang dibolehkan bagaimana, yang dilarang tu bagaimana. Jadi maknanya tadi boleh dan ada ketikanya tak boleh. Kata para ulama, tiada berlawanan dua hadis ini, tidak ada kontradik, tak ada. Tapi orang hari ni faham, nak pelik, dia kata sekejap boleh, sekejap tak boleh, kejap boleh, kejap tak boleh, mana satu. Lepas tu kita dalam mendalami hadis Nabi SAW ini, dia ada kaedah untuk faham dia. Ada kaedah hadis. Jadi antaranya kalau bertembung hadis-hadis ini, kena lihat mana dahulu, mana kemudian. Antaranya kena lihat bagaimana untuk memahami sebab asbabul wurud, sebab datang hadisnya. Kena tahu kaedah dia. Jadi kata para ulama tak berlawanan, walaupun hadis ini menegah, Nabi tegak. Dalam hadis Sahih Bukhari sahih juga, Nabi izinkan. Jadi kalau begitu, maksud harus bersyair dalam masjid itu, jikalau adalah syair itu pada memuji agama dan mendirikan syarak, nak bagi orang cintakan Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, nak menambahkan semangat juang dia. Kalau begitu tak apa. Karena sahabat-sahabat Rasulullah ni tuan-tuan, sebahagian mereka ni memang orang yang suka bersyair. Memang sahabat, antaranya sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Abi Rawahah. Dia ni memang orang yang suka bersyair. Dalam ketika menggali parit dalam perang Khandaq, ada Rasulullah sendiri pun bersyair. Sahabat-sahabat bersyair, Abdullah bin Rawahah pun memang rajin bersyair, suka. Mereka ni hidup di zaman orang bersyair. Hadirin para jemaah rahmatullah, syair itu puji agama. Tala'al badru alaina, sambut ada hijrah Rasul, pakat diri lah. Tala'al badru sebab mereka sambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah itu. Sehingga kan seorang Yahudi ini, bila orang tak duk tunggu, dia pun tunggu juga nak tengok mana dia nak Rasul yang dikatakan Rasul akhir zaman ni. Dia pun panjat atas rumah dia tengok, sampailah satu ketika orang dah tengok hari-hari tak tiba juga. Jadi Yahudi ni pun duduk jengah-jengah. Dia kata, wahai orang Madinah, itu dia Nabi yang kamu tunggu-tunggu tu. Pakat bersyair, tala'al badru telah terbit bulan purnama atas kami. Sebut bulan juga ya. Tala'al badru, bulan purnama tu badar. Nak gambarkan cantiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi syair tu
syair puji Nabi tak apa dah. Hari ni orang bersyair dalam masjid nak berqasidah, ya hanana ya hanana hanana ya hanana. Beruntunglah orang jadi umat Muhammad, beruntunglah kita jadi umat Muhammad, ya hanana kan. Zahara dinul muayyan bi zuhurin Hadi Ahmad. Gembira dah telah zahir siapa dia, agama yang teguh kokoh dengan kedatangan Al-Hadi, Rasul yang bawa petunjuk, Ahmad yang terpuji namanya Muhammad itu. Ya hanana bi Muhammad, alangkah bertuahnya kita datang dengan kedatangan Nabi Muhammad. Dzalikal fadlu minallah. Itu kan bagus tu syair tu. Lebih baik daripada kita nyanyi dalam masjid kosong tak dapat apa-apa saja. Baik nyanyi yang ada isi sikit kan. Beruntung. Mana baik nyanyi beruntung dan kosong. Baik nyanyi yang beruntung betul. Ya hanana itu. Jadi maknanya tak apa kena syair tu kan. Syair puji lah. Zahara dinul muayyan bi zuhuril Hadi Ahmad, ya hanana bi Muhammad, dzalikal fadlu minallah. Allah ya hanana ya hanana. Budak-budak tu ya hanana gini dah. Jangan dia murad anak makcik sebelah aku sudah. Nama anak makcik tu Hana. Hana Montana. Baik. Ya Hana maknanya bertuah itu. Jadi tak apa kalau syair itu memuji-muji agama, memuji-muji Allah, puji Rasul, tak mengapa. Dan maksud tegah bersyair di dalam masjid itu, jikalau adalah syair itu daripada perkara yang batil, yang tak betul, yang tiada layak, disyairkan dalam masjid, yang itu tak boleh dah. Tak sesuai. Demi cintaku padamu ku serahkan jiwa dan raga, walaupun ku telan lautan barat. Tonton tak apa nak itu. Bagus betul surau ni. Demi cinta kepadamu, apa dia? Kemana saja akan ku bawa, ke hujung dunia, ke bintang kejora. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Okey lah. Itu baru lagu tu, belum lagu Misari lagi tu. Tak sesuai dengan pasti tu. Tak patut dah. Malam-malam dah. Lagu-lagu macam tu dah. Beat it. It doesn't matter. Khusram alright, just beat it. Itu tak sesuai kan? Yang tu lagi tak sesuai. Allah tu dapat lagu-lagu dulu tu. Hadirin para jemaah rahmati Allah Taala sekalian, belum lagi lagu Tisawi aha tu. Allah, hadirin hadirat para jemaah rahmati Allah, inilah zaman tu kan zaman mana ada sangat hiburan-hiburan nasyid masa tu. Ada Air Supply, apa lagi, Bonnie M, Ebba, semua ingat tu. Hadirin para jemaah rahmati Allah Taala sekalian, kita tak hidup zaman hip-hop ni, tak hidup zaman K-pop, tak hidup. Itu dah lupa sekali-kali. Baik, kalau begitu syair itu tak boleh. Jadi makna kata inilah bila bertembung hadis ini, kena tengok ada kesesuaian dia. Jadi syair yang dibolehkan, yang memuji-muji agama, untuk menghidupkan jiwa agama, untuk menambahkan semangat agama, cinta agama ni tak mengapa. Ini disebut oleh Al-Imam Kastalani rahimahullah ta'ala. Jadi kita faham itu supaya tak bertembung. Jadi makna kata kenapa Syekh Marbawi ini bawa hadis ini daripada Mukhtasar Tirmizi,
nak tunjuk pada kita kalau andai kata hari ini ada orang yang berinternet, SMS, FB, bawa hadis ini menghentam kita buat konsert agama, konsert inilah, konsert yang baik-baiklah di sebuah masjid kan. Jadi kita pun boleh jawab jadi maknanya ada izin juga daripada hadis riwayat Bukhari itu.